Baik saudara, di Kota Kinabalu, rakan saya Rita Lucius Malik telah pun bersedia dengan perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu. Rita, teruskan. Terima kasih Redwin, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri akan terus menumpuhkan usaha pembangunan infrastruktur di luar bandar bagi memperkasa industri pelancongan di setiap daerah yang merupakan antara penyumbang utama ekonomi negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata masyarakat dan pihak berkuasa tempatan PBT perlu bertindak lebih proaktif dalam mempromosi produk pelancongan berpotensi di kawasan masing-masing. Usaha tersebut jika dilaksanakan akan memberi impak besar terutama dalam meningkatkan pendapatan sosioekonomi penduduk setempat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Karnival Pelancongan Tenem 2016 di Pusat Kebudayaan Murut Sabah Tenem. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Musa berkata kerajaan negeri bercadang untuk menaik taraf kemudahan rekreasi Taman Pertanian Sabah, Lagut Seberang Tenem yang terkenal dengan kepelbagaian flora dan fauna bagi menarik lebih ramai pelancong ke daerah tersebut. Dalam pada itu berucap dalam majlis sama Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Wakil Rakyat Melalap, Datuk Seri Panglima Radin Maleh berharap karnival berkenaan dapat dimanfaatkan masyarakat setempat bukan saja dalam mempromosi produk mereka, malah dijadikan platform mengetengahkan keunikan dan kepelbagaian budaya di daerah berkenaan. Penantian penduduk Lahadatu untuk memiliki jaringan jalan raya yang efisien, moden dan selamat akhirnya menjadi kenyataan dengan pembinaan Lebuhraya Pan Borneo Sabah Jalan Pintas Lahadatu. Jaringan jalan raya ini dijangka dapat meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk sekaligus merangsang pembangunan kawasan luar bandar Sabah. Wartawan Tamrin Jamil dan juru kamera Osman Saidi mempunyai laporannya. Pembinaan Lebuhraya Pan Borneo Sabah Jalan Pintas Lahadatu sepanjang 7 km ini bermula dari Jalan Silam ke Batu Tiga Jalan Segamak. Kerja-kerja pembinaan telah pun bermula sejak 7 Disember lepas dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2018. Pembinaan Jalan Pintas Lahadatu yang membabitkan kos sebanyak 165 juta ringgit ini termasuklah pembinaan jambatan sepanjang 32 meter dan 2 persimpangan bertingkat. Jalan ini jangka memberi manfaat kepada penduduk Lahadatu dan penduduk daerah sekitar. Penduduk yang ditemui berharap projek Lebuhraya berkenaan akan merangsang berbagai sektor ekonomi di Lahadatu, khususnya dalam sektor perladangan, pertanian dan pelancongan. Saya percaya bahawa projek ini merupakan satu projek yang mana persepahaman di antara Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri. Saya mengharapkan bahawa projek-projek dengan adanya ikatan erat di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, lebih banyak lagi projek-projek pembangunan akan dibawa di dalam daerah ini. Ini memberikan faedah kepada orang tempatan di sini. Ini akan membawakan perkembangan dan kemudahan akan membawa lebih penancung dan membawa lebih pelancongan dan membawa lebih lagi pelabuhan ke datang sini. Lahadatu merupakan satu hub kelapa sawit. Pastinya dengan ada projek ini hanya akan merancangkan ekonomi, bukan sahaja kelapa sawit, peladangan, bahkan pelancongan. Sesungguhnya Pen Borneo yang telah dilancarkan sejak beberapa bulan lepas di beberapa tempat di negeri Sabah ini, impak dia untuk pembangunan negeri Sabah sangat besar, dan impak pembangunan Pen Borneo ini kepada pembangunan ekonomi sangat besar, terutamanya di kawasan Lahadatu ini, sebab merupakan daerah yang keempat Pakej pertama projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah yang merangkumi jarak 1,236 km itu melibatkan jajaran Papar Dogongon sepanjang 11,7 km dan Jalan Tawau Sandakan sejauh 327 km telah pun dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerja-kerja pembinaan itu sedang rancak dilaksanakan. Esok Datuk Seri Najib sekali lagi turun padang bagi melancarkan pembinaan Jalan Pintas Lahadatu bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepagaya yang membuktikan keprihatinan beliau terhadap pembangunan Sabah dan penduduknya. Projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah dilihat membawa impak yang besar kepada bumi Sabah dan rakyatnya
termasuklah dari segi pembangunan dan sosioekonomi. Ia juga dilihat sebagai lonjakan berganda dan berterusan kerana ia berbeza dengan projek yang lain. Pelaksanaan projek ini juga sekaligus memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam memastikan rakyat negeri Sabah dapat menikmati arus pembangunan selaras dengan perkembangan kemajuan negara yang dinikmati hari ini. Laporan Tamrin Jamil bersama jurukamera Osman Saidak dari Lahadatul Sabah untuk RTM. Lebih 18 juta ringgit disalurkan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Cawangan Tuaran kepada kira-kira 3,300 peminjam tahun ini. Jumlah memberangsangkan itu bagi membantu para peminjam terus berdaya saing dalam bidang industri kecil dan sederhana IKS. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Noor, AIM Tuaran kini beroperasi hampir di seluruh kampung di Tuaran dengan keahlian mencecah 3,398 orang. Sehubungan itu, masyarakat khususnya pengusaha kecil dan sederhana di daerah berkenaan disarankan menyertai program anjuran AIM yang dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Datuk Haji berucap demikian dalam majlis perasmian penutupan program sambutan ulang tahun AIM Cawangan Tuaran ke-17 di Tuaran. Dalam pada itu, beliau berkata, pemimpin dan kerajaan sentiasa menitik beratkan keperluan rakyat khususnya dari aspek pembangunan ekonomi. Ini terbukti melalui penyaluran pelbagai bantuan seperti dana permulaan perniagaan secara kecil-kecilan dan bantuan rumah kepada golongan memerlukan. Dianggarkan lebih 1,000 orang hadir dalam majlis tersebut. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan.